Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Sar. Untuk subjek sains hari ini, cikgu akan mengajar murid-murid mengimbas kembali tajuk-tajuk tahun lepas dan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kamu semua. Sebelum cikgu meneruskan lebih lanjut pengajaran pada pagi ini, cikgu akan mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebagai salam permulaan pengajaran pada hari ini. Semoga murid-murid mendapat manfaat daripada apa yang cikgu akan terangkan nanti. Cikgu akan bermula dengan sesi 1 untuk sains pada hari ini di bawah tema Sains Hayat dan juga Sains Fizikal di bawah tajuk Proses Hidup Haiwan dan Tumbuhan dan juga Tenaga dan Cahaya. Dalam proses hidup haiwan, cikgu akan menyentuh tentang rantai makanan. Apa yang dimaksudkan dengan rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Perhatikan hubungan makanan yang ditunjukkan di bawah. Hubungan makanan antara padi, belalang, katak, ular dan helang ialah satu contoh rantai makanan. Kita boleh membina rantai makanan menggunakan simbol anak panah seperti berikut. Anak panah bermaksud dimakan oleh. Dalam gambar rajah di atas, cara kita nak melafazkan rantai makanan tersebut ialah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Itu yang dimaksudkan dengan anak panah. Anak panah itu melambangkan dimakan oleh. Seterusnya ialah siratan makanan. Siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan dalam suatu habitat. Perhatikan hubungan makanan yang ditunjukkan di bawah. Contohnya, padi dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Rantai yang kedua ialah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan ular, ular dimakan oleh helang. Rantai yang ketiga ialah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Yang keempat, rantai yang keempat ialah padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Rantai yang kelima ialah padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh helang. Dan yang keenam, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh helang. Jadi, terdapat 6 rantai makanan dalam siratan makanan tersebut. Seterusnya ialah tentang pencaran biji benih dan juga buah. Tumbuhan perlu dipencarkan kerana tumbuhan perlu bersaing untuk mendapatkan ruang, air, udara dan cahaya untuk terus hidup. Mengapa tumbuhan perlu dipencarkan? Tumbuhan perlu dipencarkan kerana tumbuhan perlu bersaing untuk mendapatkan ruang, air, udara dan cahaya untuk terus hidup, supaya tumbuhan tersebut dapat meneruskan kemandirian spesiesnya. Terdapat 4 cara pencaran biji benih atau buah. Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah di bawah ataupun jadual yang terdapat di dalam paparan ini. Ejen pencaran yang pertama ialah melalui air. Ciri-cirinya buah yang disebar melalui air adalah bersabut yang berongga, contohnya buah kelapa. Lapisan kulit ais air, contohnya teratai. Dan boleh terapung di atas permukaan air adalah buah pompong. Ejen penyebaran yang kedua ialah melalui angin.
Ciri-ciri buah yang disebar ataupun tumbuhan yang disebar melalui angin ialah berbulu halus, contohnya lalang, kecil dan ringan, contohnya meranti, mempunyai struktur bersayap, contohnya angsana dan dandelion, dan dihasilkan dalam bilangan yang banyak, contohnya kapas. Ejen penyebaran yang ketiga ialah melalui manusia dan haiwan. Ciri-cirinya ialah mempunyai cangkuk yang akan melekat pada bulu dan pakaian, contohnya kelulut dan kemuncuk. Seterusnya, ciri-ciri haiwan yang disebarkan, buah yang disebarkan oleh melalui haiwan dan manusia ialah isinya boleh dimakan, rasa sedap, berbau harum dan warnanya sangat menarik. Contohnya buah mangga, buah betik dan juga buah tembikai. Pencaran yang ketiga, yang keempat ialah melalui mekanisme letupan. Ciri-ciri buah yang disebar melalui mekanisme letupan ialah apabila matang, buahnya akan kering dan merekah ataupun menggulungkan daunnya. Contohnya buah getah, buah bendi, saga dan juga keembung. Seterusnya, cikgu akan mengajar murid-murid tentang sifat-sifat cahaya. Ada 4 sifat-sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dibiaskan, cahaya boleh dipantulkan, dan cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Mari kita lihat gambar rajah di bawahnya, murid-murid. Contoh cahaya bergerak lurus. Cahaya dari api lilin hanya boleh dilihat apabila ketiga-tiga lubang kepingan kadbod adalah sebaris. Sekiranya salah satu daripada kadbod itu dialih, maka cahaya lilin tidak akan dapat dilihat. Ini membuktikan cahaya bergerak lurus. Seterusnya, kita akan sentuh tentang tajuk lita elektrik. Lita elektrik terdiri pada beberapa komponen, iaitu sekering, mentol dan juga suis. Wayar penyambung pula diperlukan untuk menyambung setiap komponen supaya menjadi satu lita elektrik lengkap. Mentol pada lita elektrik menyala apabila suis ditutup. Lita ini dipanggil lita elektrik lengkap. Cuba murid-murid perhatikan jadual di bawah yang menunjukkan komponen, gambar, simbol dan fungsi setiap komponen yang terdapat dalam sesuatu lita. Komponennya terdiri pada sel kering, gambar rajah sel kering dan simbol sel kering, dan juga fungsi sel kering ialah membekalkan tenaga elektrik kepada lita. Yang kedua ialah mentol. Di situ ada gambar mentol dan simbolnya, serta fungsi mentol menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Komponen yang ketiga adalah suis, serta ada gambar suis di dalam jadual, serta simbol suis melengkapkan atau memutuskan lita. Itulah fungsi suis. Komponen yang keempat ialah wayar. Di situ ada gambar wayar dan simbolnya, serta fungsi wayar adalah membenarkan tenaga elektrik mengalir melalui lita. Sekarang kita lihat lita, dua jenis lita, iaitu lita bersiri dan lita selari. Murid-murid perhatikan susunan lita dalam lita bersiri dan lita selari. Ada perbezaan ya murid-murid, perhatikan betul-betul. Di dalam lita bersiri dan selari ada satu sel kering dan dua mentol serta suis. Suisnya tertutup. Maksudnya di sini mentol itu boleh menyala. Apa itu lita bersiri? Lita bersiri ialah tenaga elektrik mengalir melalui laluan yang sama di dalam lita bersiri. Oleh itu, semua mentol dalam lita bersiri akan berkongsi tenaga elektrik yang dibekalkan daripada sel kering. Ini menyebabkan nyalaan mentol menjadi malap. Malap bermakna tidak terang. Ya murid-murid, apa itu lita selari?
Lita selari ialah tenaga elektrik mengalir dalam laluan yang berbeza dalam lita selari. Oleh itu, jumlah tenaga elektrik yang melalui setiap laluan adalah sama. Ini menyebabkan nyalaan mentol menjadi cerah. Demikianlah tadi penerangan sedikit ulang kaji yang dapat cikgu nyatakan kepada murid-murid pada hari ini. Semoga apa yang cikgu ajarkan tadi boleh mendatangkan manfaat kepada murid-murid semua dan seterusnya boleh menjawab soalan-soalan pengukuhan yang cikgu sediakan di bawah. Di antara soalan-soalan pengukuhan yang cikgu telah sediakan ialah 1. Rajah ini menunjukkan sejenis buah. Sudah pastinya murid kenal dengan buah ini kan? Buah ini ialah buah rambutan. Soalannya, nyatakan cara pencaran biji benih di atas. Bagaimana cara buah rambutan disebarkan? B. Namakan satu tumbuhan lain yang memencarkan biji benih dengan cara yang sama. Satu tumbuhan lain itu maksudnya selain daripada buah rambutan. Soalan C, perhatikan gambar rajah. Gambar rajah itu sudah pasti murid-murid kenalkan. Gambar rajah itu adalah bunga teratai di dalam kolam. Soalannya ialah tumbuhan di atas dipencarkan melalui air. Nyatakan ciri-ciri tumbuhan yang dipencarkan melalui air. Soalan D, mengapa pencaran biji benih penting bagi tumbuhan? Soalan kedua, perhatikan gambar di bawah. Gambar di bawah merupakan siratan makanan. Soalannya ialah, namakan pengeluar dalam gambar di atas. Namakan pengeluar dalam gambar di atas. B. Senaraikan semua makanan yang dimakan oleh helang. Soalan ketiga, rajah 3 menunjukkan gambar rajah lita elektrik. Tadi cikgu dah jelaskan ada 2 jenis lita elektrik. A. Nyatakan jenis lita elektrik yang ditunjukkan dalam rajah 3 dan apakah fungsi suis. Demikianlah tadi buat akhirnya soalan pengukuhan untuk murid-murid semua. Semoga apa yang cikgu ajar tadi boleh memberi manfaat kepada semua murid-murid. Dan sebelum menjawab soalan yang disediakan cikgu tadi, terlebih dahulu murid-murid perlu melihat pengajaran yang cikgu telah ajar dalam video tadi. Dalam slide yang cikgu terangkan tadi, di situ murid-murid boleh membuat rujukan kepada jawapan soalan yang diberi. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.